Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani wa shrah bi sadri wa sta'mil bihi jasadi bi hawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Kita masuk fasal baru, Kifayatul Muhtadi 125 Jawi. Rumi 159. 159 Kifayatul Muhtadi, muka surat 159. Rumi, Jawi 125. Kita masuk fasal baru, faslun fi salatil Jumu'ah. Bukan jamaah, Jumu'ah. Iaitu Jumaat lah. Fasal baru pada menyatakan, ini satu fasal pada menyatakan sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat ni wajiblah, fardu ain atas setiap orang lelaki. Daripada surah Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang beriman, bila diseru kamu pada hari Jumaat untuk menunaikan solat Jumaat, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', maka bersegeralah pergi mengingati Allah, dengan maksud pergi sembahyang Jumaat. Dan tinggalkanlah jual beli. Maka dengan kamu buat begitu, itulah lebih baik bagi kamu. Kat sinilah jawapannya. Jawapan apa? Hari Jumaat cuti ke tak? Sini jawapannya, ayat Quran tu lah. Maksudnya dari cuti dari sudut tuntutan tu. Tuntutan perlu cuti atau tak perlu cuti. Nak tukar cuti, Ahad tukar Jumaat, Jumaat jadi Ahad. Macam mana kan? Kat situ lah. Kat mana? Fas'au ila zikrillah wa dzarul bai'. Pergi mengingati Allah sembahyang dan tinggallah jual beli. Maknanya kerja tak? Kerja lah. Itu je. Okey, itu dari sudut tuntutan. Adakah tuntutan untuk bercuti? Tak ada. Sebab tinggalkan jual beli. Maknanya adalah jual beli. Kalau cuti tak adalah tinggalkan jual beli. Kan? Tuntutan kerja, tuntutan untuk meninggalkan jual beli maksud cuti, tak ada. Tuntutan untuk tidak meninggalkan jual beli pun tak ada. Jangan sebelah pihak je. Tuntutan untuk cuti tak ada. Tuntutan untuk tak cuti pun tak ada. Kadang orang ni ambil sebelah, dia nak yang tu, dia ambil yang itu. Tak ada. Tuntutan untuk cuti pun tak ada. Tuntutan untuk tak cuti pun tak ada. Sebab apa? Sebab boleh je kerja. Okay. Cuma ada kebaik cuti. Itu lain lah. Ada kebaikan baik cuti ya. Bukanlah. Maksudnya lepas semayang pergi dah beli barang. Semayang. Maknanya baik cuti lah daripada tak cuti. Sebab kita ni tahulah kita macam mana. Kita kenal lah kita diri kita macam mana. Dalam keadaan kalaulah kita tak cuti, kita sembahyang tak zuhur berjemaah masjid, tak,
Kalau kita kerja, kita sembahyang kat tempat kita je. Tak ada pergi masjid. Zuhur, asar. Zuhur lah, lebih kepada zuhur. Tapi bila hari Jumaat, kita terpaksa pergi. Tak? Kau tak dengar perkataan tu? Terpaksa pergi. Jadi macam-macam lah yang terganggu. Macam-macam yang terganggu. Boleh tak buat sunat-sunat Jumaat? Tak boleh lah. Bukan sebab tak boleh tu apa, sebab kita yang lemah. Kelemahan kita. Kelemahan kita. Kita kena kerja. Kita boleh tak buat mandi Jumaat? Tak boleh lah, dah kerja. Boleh tak dapat unta? Tak dapat. Telur pun belum tentu. Telur ayam belum tentu kan. Hadis unta tu kan. Unta, lembu. Dari sudut tu, iyalah, baguslah. Tapi dari sudut tuntutan, tak ada tuntutan untuk cuti hari Jumaat. Dan tidak ada tuntutan untuk tidak cuti. Pandai-pandai. Bergantung pada apa? Bergantung pada kita lah. Kita mantap, iman hebat, amal hebat. Tak payah cuti. Kita ni time cuti pun tak datang semayang jemaah. Satu Ahad pun tak datang. Subuh datang Sabtu Ahad pun tak datang. Itu cuti. Jadi maka kita akan semayang Jumaat dalam keadaan banyak benda yang tak boleh buat kerana kelemahan kita. Jadi patutnya yang baiknya cuti lah. Gitu je. Okey. Jadi semua kena tahu kita nak bincang dari sudut apa. Kena bincang dari sudut apa. Lepas tu hari Jumaat ni hari raya. Kan? Hari raya orang Islam. Beraya. Hari Jumaat. Dan kalau tak cuti, agak-agak boleh tak sujud tilawah pagi Jumaat? Kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh lah. Kalau time ni mungkin boleh 5.45 subuh. Kalau time 6.15? Kan dia ganggu macam-macam. Buat aje lah. Itu kata, kalau keadaan kita, aku redah. Aku nak kerja yang aku boleh buat segala sunat-sunat. Okey lah. Tapi masalah kita dengan kerja dengan apa, kita tahu kelemahan kita. Maka ejah lah cuti tu, hari Jumaat. Tu je. Jadi kadang-kadang kita tengok dia ni dia setuju yang ni tapi dia ambil hujah untuk yang dia setuju aja. Ini tak adil. Dia setuju tukar hari Ahad daripada Jumaat. Maka dia ambil hujah yang itu aja. Jangan ambil lah hujah satu lagi. Biarlah adil kita dalam hujah. Dia ni tak setuju hari Jumaat tukar hari Ahad. Dia ambil hujah yang sebelah aja. Dia tak ambil hujah yang sebelah lagi. Bahawasanya tidak ada tuntutan untuk kerja dan tidak ada tuntutan untuk cuti pun. Tidak ada tuntutan untuk cuti dan tiada tuntutan untuk bekerja pun pada hari itu. Terpulang masing-masing. Biarlah adil sikit. Kan? Okay. Jadi, yang terbaik, atas kelemahan kita, cuti. Cutilah. Sebab kelemahan kita. Bukan sebab ada tuntutan untuk cuti atau tidak. Kalau baca ayat ni, sedap tengok ni. Hari Jumaat pun kena kerja. Jap. Kena kerja. Mana ada kena? Jika bekerja, tinggalkan kerja. Pergi sembahyang. Jika tak bekerja, lagilah bagus. Banyak benda boleh buat. Apa dia? Cuti hari Ahad pun tak. Hari Ahad pun tidak ada tuntutan untuk cuti dan tidak ada tuntutan untuk kerja. Pilih pula hari itu. Kenapa? Macam tu lah. Faham tak kita kat situ? Jadi, dia pilih hari-hari yang lain. Kita nak tanya, ada tuntutan tak? Tiada hari Ahad, ada tak? Tak ada. Kenapa pilih hari Ahad? Kenapa pilih hari Sabtu? Kenapa tak Ahad dengan Isnin? Isnin dengan Selasa? Masing-masing tak ada tuntutan. Jadi atas kelemahan kita tadi, kita tahulah kita macam mana. Takkan tak kenal diri sendiri. Nak kenal, kita kenal diri sendiri. Maka kalau hari Jumaat tu macam-macam boleh buat. Malam Jumaat boleh buat apa? Malam Jumaat boleh buat apa? Yang tu. Lepas tu balik rumah buat apa? Malam Jumaat. Ada bini kalau ada bini. Kalau esok kerja silap-silap tak boleh. Contoh. Boleh juga sebab tiap malam Jumaat. Tak adalah. Dia yang sunat tu bukan malam Jumaat je. Siang Jumaat sama. Siang tu, pagi tu. Boleh time kerja. Tak boleh buat yang itu dah. Banyaklah benda yang tak boleh buat. Atas kelemahan kita. Jadi, tidak ada tuntutan untuk kerja hari Jumaat dan tidak ada tuntutan untuk tidak kerja, cuti. Tidak ada tuntutan untuk cuti dan tidak ada tuntutan untuk kerja. Hari Sabtu pun tidak ada tuntutan untuk kerja, tidak ada tuntutan untuk cuti. Begitulah juga hari-hari yang lain. Jadi, atas kesesuaian kita, hari Jumaat lah terbaik. Begitulah.
Okey, alang-alang kita sentuh sikitlah beberapa perkara. Ini satu fasal pada menyatakan sembahyang Jumaat. Bermula. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin. Amin ya rabbal alamin. Cakap macam tu kena sama tak? Kena sama nak cakap tu? Negeri lain tak apa kot? Tak apa. Gitu. Tak ada salah. Dia lain. Dia pasti berdengung. Dia kata good dah. Tu next level lah tu. Okey. Taklah. Benda dah molek. Kalau benda nak tukar tu mungkin macam-macam alasan boleh bagi kan. Kalau begitu gini, begitu begini, kerugian lah begitu gini kan. Banyak masalah lah. Kalau benda dah molek, kenapa kan? Benda dah ada. Benda dah molek. Kenapa nak tukar? Gitu je. Habis macam mana? Kalau tak setuju, kena keluar ke macam mana? Faham boleh terima lagi tak? Faham, nak tengok kalau nak keluar. Kata kalau oh, kena keluar ke tempat lain lah. Kena keluar ke Kedah, ke mana? Kelantan, Terengganu lah maksudnya. Oh, iyalah. Aduhai. Bermula syarat wajib sembahyang Jumaat itu 7 perkara. Bermula syarat wajib sembahyang Jumaat itu 7 perkara. Syarat wajib sembahyang Jumaat. Bukan syarat sah, syarat wajib. Kalau cukup 7 ni wajib Jumaat. Tak cukup, tak wajib. Itulah. Syarat sah, cukup perkara itu sah. Tak cukup, tak sah. Kan? Faham tu dulu. Bermula syarat wajib sembahyang Jumaat itu 7 perkara. 7 perkara, dia kalau ada, wajib Jumaat. Tak cukup satu, tak wajib. Jadi maknanya, adalah orang yang tak wajib. Sebab dia kata kalau cukup 7 perkara baru wajib. Dan adalah bermaksud jika ada 7 perkara tak solat Jumaat berdosa. Itu yang dipanggil mafhum mukhalafah. Yang dapat dipaham daripada perkataan dia tak sebut tapi dapat faham. Bila kata syarat wajib sembahyang Jumaat 7 bermakna ada orang yang tak wajib sembahyang Jumaat sebab tak cukup. Dan ada orang yang berdosa kalau tak sembahyang Jumaat sebab dah cukup tapi tak sembahyang Jumaat juga. Pertamanya, Islam. Pertama Islam. Kerana Islamlah syarat bagi tiap-tiap ibadah. Dia Islam lah. Syarat bagi tiap-tiap ibadah. Dah bahas dah sebelum ni. Iaitu Islam baru sah, baru wajib. Tak Islam, tak wajib. Tapi sebenarnya dimaksud gini. Iyalah, dia ada khilaf ulama'. Iaitu ada sebahagian ulama' kata orang kafir pun walaupun dia bukan Islam, dia wajib juga solat Jumaat. Tapi masuk Islam dulu. Yang kedua kata, bila bukan Islam, tak wajib solat Jumaat. Sebab dia kafir. Bila kafir, tak wajib. Tapi yang muktamadnya, wajib. Orang kafir pun wajib solat Jumaat. Tapi kena masuk Islam. Dan macam mana nak niat, nak apa semua. Jadi, dia punya point dia bukan dekat wajib tak wajib tu. Point dia dekat akhirat nanti. Di akhirat nanti, pendapat yang mengatakan orang kafir tak wajib solat Jumaat dan dia mati dalam keadaan kafir, nanti dia akan diseksa lah kerana kekafirannya. Sahaja. Ya, sahaja. Sahaja pun kekafiran kena selama-lamanya lah. Kalaulah pendapat yang muktamad, wajib solat Jumaat walaupun kafir. Nanti dan dia mati dalam keadaan kafir. Di akhirat nanti diseksa kerana kekafirannya dan bukan? Dan tak solat Jumaat lah. Dua seksa. Kenapa kena seksa ni? Sebab dia tak Islam, kafir. Dan ada seksaan tambahan iaitu tak solat Jumaat. Itu kata yang sekali tu yang nombor yang tadi tu. Yang kata solat Jumaat tak wajib bagi orang kafir. Maka dia nanti diseksa kerana kekafirannya campur sekali. Jadi dia cuma seksa yang sangat pedih kerana dia kafir tak masuk Islam. Jadi dia tak kena seksa kerana tak sembahyang Jumaat. Sebab dalam kafir tu dah ada seksa semua sekali. Package. Tapi yang muktamad bukan gitu. Yang muktamad berdosa tak sembahyang Jumaat,
dan berdosa sebab kafir, tak masuk Islam. Jadi nanti seksa dua. Itu bab solat Jumaat. Bab lain pun sama lah. Bab tak nikah cara Islam. Bab tak bayar zakat. Bab tak pergi haji. Bab tak puasa. Bab macam-macam semua lah. Semua bab yang orang Islam wajib buat. Tiba-tiba orang kafir tak buat. Maka pendapat muktamad, dia diseksa nanti kerana kekafirannya. Dan tambah lagi kerana semua ibadah-ibadah yang diwajibkan atas dia buat, tapi dia tak buat. Dua kali seksa, ganda. Dekat atas dunia tak jadi apa. Cerita pun tak jadi apa. Gaduh pun tak jadi apa. Dekat akhirat apa cerita. Macam katalah, kalau kau pakai serban. Bukan salah. Kalau kau buat satu sunnah Nabi, ketika orang tinggalkan semua sunnah, maka dapat pahala 100 orang mati syahid. Oh, ya kedok ah. Tak guna bincang dekat atas dunia. Nanti kat akhirat pun gunanya. Tak ada lah. Tak mungkin ke setuju ke tak setuju, tak guna. Dekat akhirat baru tahu. Betul tak betul. Jadi bincang benda ni, gaduh benda ni rugi. Rugi. Selagi ada hadis walaupun dhaif, cukup. Sebab tu hadis dhaif boleh untuk fadail amal. Untuk beramal tu kan, kelebihan-kelebihan boleh. Ada kawan-kawan dulu, tempat lama, sama-sama kawan-kawan lah, mengajar. Dia panah gaduh dua bab ni. Seorang ni kata wajib orang kafir wajib semayang juga, macam saya sebut tadi. Wajib semayang, wajib puasa. Nanti dia diseksa kerana kekafiran dan kerana dia tak semayang semua ni. Seorang lagi kata tak. Dia tak wajib untuk semayang, dia akan diseksa kerana kekafirannya sahaja. Maka orang kafir tak wajib untuk semayang, tak wajib puasa. Kan kata khilaf tadi. Sampaikan, buat report Jabatan Agama Islam. Sampaikan, datang, kena tunjuk sebab datang, hantar surat tak boleh benarkan untuk tauliah semua. Bukan ditarik lah, macam digantung atau diperhatikan ke begitulah. Tak sampai tahap gantung. Tapi benda tu aja. Allah. Rugi. Sebab apa? Bukan boleh settle atas dunia pun. Gaduh kat akhirat nanti. Aku ayat dah. Tak dapat. Masa nanti kat akhirat nanti. Sekarang tak guna. Kan kata kan, mai sini. Mana tadi? Mana yang kata hari tu? Mai sini. Kau tengok ni. Tak ada pun pahala. Kau tengok ni. Kenapa? Tak ada pun pahala. Tak ada pun dosa. Kau tengok orang kafir ni semua nak kena masuk neraka ni. Tak ada pun dosa tak semayang ni. Mana ada? Kan aku dah betul. Masa tu baru cakap. Sekarang guna apa? Sebab masing-masing ada hujah. Apa hujahnya? Hujahnya ma salakakum fi saqar. Penghuni syurga tanya penghuni neraka. Kenapa kamu semua masuk neraka saqar? Jawapannya qalu lam naku minal musallin. Kami bukan orang sembahyang. Maka dalam neraka tu ada orang Islam dan ada dalam neraka Jahannam orang Islam. Neraka-neraka yang lain, saqar, bukan neraka Jahannam. Orang kafir. Bila orang kafir, kenapa tanya kenapa kamu masuk neraka? Kenapa dia jawab kenapa kami tak sembahyang? Kerana dulu kami tak sembahyang. Hujah dia kuat juga kan? Jadi macam itulah. Tu kata. Jadi dekat sini Islam kerana ialah syarat bagi tiap-tiap ibadah. Jadi makna wajib sembahyang Jumaat termasuk sembahyang-sembahyang lain jika Islam. Kalau tak Islam tak wajib. Itulah. Tapi macam mana pun pendapat muktamad kita sebut tadi lah. Wajib sembahyang Jumaat juga. Dia ada Islam bil quwwah. Macam mana? Dakwah bil quwwah. Saya pun lupa ada. Lama tak baca lah. Maksudnya ada, dia wajib. Tapi tak boleh nak nasihat dia. Tak boleh nak suruh dia. Tapi wajib. Itu orang kafir tadi. Dia tak puasa bulan Ramadan, tak boleh cakap, kita ni kenalah berpuasa Ramadan. Tak boleh. Sebab dia kafir. Tapi kalau dia Islam, baru boleh nasihat, baru boleh ambil tindakan. Gitu. Okay. Islam. Yang kedua, akil. Satu lagi yang ahli fatrah yang tak terima Islam sebab tak sampai Islam dekat dia pun tak wajib juga. Dia panggil ahli fatrah. Bukan. Ahli fatrah, ahli kitab, Yahudi Nasara, Yahudi Nasrani yang beramal dengan kitab yang lama
kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa ataupun Nabi Isa, dia beramal dengan kitab tu, cuma dia tak nak masuk Islam aja. Tapi dia beramal dengan kitab yang lama. Ahli kitab. Ahli kitab. Ahli kitab. Ahli kitab, dia boleh kahwin dengan dia. Tak, kita boleh, orang Islam boleh kahwin dengan dia. Tak, dia ahli kitab. Islam. Dia bukan Islam. Dia ahli kitab. Boleh kahwin. Dengan syarat yang kahwin tu lelaki Islam. Perempuan tak boleh. Lelaki Islam, perempuan ahli kitab. Boleh. Sah. Kalau ahli kitab sembelih boleh makan. Orang kafir tak boleh. Cuma ada ke ahli kitab sekarang? Yang masih lagi beramal dengan Injil, dengan Taurat. Yang salah. Sekarang Bible, Old Testament, New Testament. Tapi ada orang yang mendakwa, ada lagi dekat Mesir, dia orang kata lah, saya tak tahulah. Ada lagi dia kata, entah ya ke tidak tu. Ada lagi kat Yaman, kecil-kecilan. Wallahualam. Sebab apa kata ada? Sebab ayat tu tidak dimansuhkan, ayat dalam Quran. Sebab ayat dalam Quran dia ada ayat nasakh dan mansuh dia panggil. Ada yang kalau dah tak ada benda tu dimansuhkan. Tapi tak dimansuhkan. Ayat tu, ya ahli kitab, ta'alu idza apa? Macam-macam lah ayat ahli kitab. Berhimpunlah kita, bersatulah kita dengan satu kalimah yang sama, iaitu alla ta'budu illallah, kan. Bahawasanya beribadah hanya kepada Allah, jangan mensyirikkan semua. Banyak ayat-ayat ahli kitab. Tak dimansuhkan. Maknanya ahli kitab ada lagi. Itu yang kata hujah kata ada lagi. Yang kata tak ada dah, dia kata dalam asnaf zakat ada lagi hamba. 8. Tak dibahsuhkan, maknanya hamba mana ada dah sekarang. Dia jawab itu pula. Yang ni jawab balik, memang tak ada sekarang, akan datang ada balik. Begitu lah. Bahas lah. Kita dengar je. Quran. Dah datang bukti jelas nyata, dia orang tetap tak nak juga. Itu yang maksud. Itulah dia. Jadi, itu ahli kitab. Yang kita ni bukan cerita ahli kitab, ahli fatrah. Jauh beza tu. Ahli fatrah adalah satu keadaan seseorang itu dia tak terima Islam. Tak sampai seru kalau orang Melayu panggil dulu. Tak sampai seru. Tak pernah terima Islam. Tak pernah dengar Islam. Ada tak sama sekarang? Tak. Tak tahu. Kalau ikut tok nenek dia sembah pokok-pokok ikut. Tapi tak pernah dengar pun. Azan tak pernah dengar. Tak pernah Islam. Tak pernah dengar langsung. Ada orang sekarang? Orang asli pun ada, Astro ada internet? Ada? Mungkin ada. Kalau kata ada lah, maka dia ahli fatrah, dia tak wajib semua ni, dan dia ahli syurga. Ahli fatrah ada ahli syurga. Sebab dia tak sampai Islam, patut kita nak nerakakan dia. Mana boleh? Automatik syurga. Tapi masuk automatik syurga tu dia ada berbincang lagi. Asalnya tak masuk syurga dulu, duduk kat satu tempat. Lepas tu duduk kat satu tempat. Ada tempat tu yang diistilahkan Al-A'raf. Dia Al-A'raf. Waktu panjang. Akhir sekali, atas kemurahan Allah, rahmat dan rahimnya Allah, Allah masuk ke dalam syurga. Jadi kita boleh kata direct masuk syurga pun boleh juga. Yang itu bahaya sebut yang tu. Cerita yang tu jawabnya tak masuk baca kitab kita. A'raf tu cerita lain. Itu kena buka tafsir lah, tafsir A'raf. Nanti kan tadi dah sejam 17 minit kuliah maghrib tadi. Lebih 17 minit. Jadi jeling lah tu. Tengok. Ni lagi tajuk ni. Okey. Dan yang kedua, akil. Akil tu orang Melayu panggil akal lah. Ada akal, berakal. Orang bahasa asalnya akil. Bahasa Melayunya ada akal lah. Bukan gila, ada akal. Maka tiada wajib Jumaat atas orang yang gila. Sangka baik lah yang tak sembahyang Jumaat tu gila. Sangka baik. Husnuzan, takkan nak sangka jahat. Dia ni semua jahat-jahat, semua tak sembahyang Jumaat. Dosa tak? Sangka baik. Mungkin gila. Tak, dia cakap gila tak wajib. Mana tahu. Tak tahu lah. Ramai yang tak sembahyang Jumaat tu nak kata macam mana.
Dan dan yang pitam. Pitam tu pengsan lah. Yang pitam dan orang yang mabuk. Pitam dan mabuk tadi. Mabuk ni ialah mabuk ni tak warasan. Mungkin bukan mabuk minum toddy, minum arak. Kalau minum arak tu samalah juga, memang wajib qada juga. Cuma mabuk masuk sini bukan tu lah. Biasanya kalau mabuk minum arak ni mana tak semayang dah. Jadi mabuk ni macam salah makan ubat, demam, pening. Tu kira mabuk lah tu. Dia tak makan apa-apa pun. Dia demam panas. Lepas tu jadi pening. Bangun nak tumbang. Tu mabuk lah dipanggil. Tapi waras lagi kot. Yang tak waras langsung bila. Cuma bila mabuk hilang. Yelah tak waras lah mabuk. Betul lah. Tak waras lah. Itu lawan pada akal. Berakal. Lawan dia mabuk. Pitam, pengsan, lawannya akal juga. Mana ada akal, orang pengsan mana ada akal. Okay. Tapi, wajib qada akan dia dengan disembayangkan zuhur. Yang mabuk apa tadi? Wajib qada. Tapi bukan qada sebenarnya. Kalau qada sembahyang Jumaat juga. Maksudnya wajib dia sembahyang zuhur. Wajib sembahyang zuhur. Okey. Wajib sembahyang zuhur. Tengok dia berdosa ke tidak, tengok dulu. Pitam dengan mabuk tadi tu sebab apa? Kalau sengaja dia memabukkan dirinya, wajib qada dan berdosa. Kalau mabuk tadi bukan sengaja, maka wajib qada tak berdosa. Nak tahu berdosa tidak, tengok dia mabuk ke dia pitam tadi tu, dia buat apa? Sengaja memitamkan diri sendiri. Dia sengaja memitamkan diri sendiri, maka wajib qada sehingga habis Jumaat, wajib qada dan berdosa. Kalau pitam tiba-tiba je pitam, wajib qada dengan masuk sembahyang zuhur, tak berdosa. Gitu. Dan kita tengok memang logik lah, memang masuk akal, memang munasabah. Orang yang ada akal je pergi sembahyang Jumaat. Yelah kan yang ada akal je wajib sembahyang Jumaat. Cuba bayangkan yang gila semua pakat pergi sembahyang Jumaat. Huru-hara. Menyukarkan untuk solat. Jadi memang sesuai lah. Sesuai. Bagi orang hanya ada akal. Yang ketiga. Syarat ketiga, dengan cukup syarat ketiga, wajib Jumaat. Sembahyang Jumaat. Baligh. Ada kata mabuk laut boleh? Mabuk laut. Boleh lah. Tapi dia bukan memabukkan diri dia. Dia nak duduk laut. Tapi atas laut nak sembahyang Jumaat kat mana? Tak, dah 40 orang. Dia ada syarat-syarat lagi lain. Syarat mustautin. Mana ada orang mustautin ke tengah laut? Ada? Lanun? Ada? Memang tak ada kan? Tu pulau. Tapi itulah yang dia buat dosa tu masalah lain. Sembahyang tetap wajib juga. Cuma biasanya alang-alang mencelup perkasam lah. Dah dosa berhabis tak? Dan baligh yang ketiga. Maka tiada wajib Jumaat atas kanak-kanak. Tetapi sah Jumaat bagi yang mumayyiz. Yang ni kena bahas panjang sikit. Taklah panjang sangat, panjang sikit. Tak wajib Jumaat atas kanak-kanak, tapi kalau dia sembahyang sah. Dengan syarat kanak-kanak yang tak balik lagi, dia mumayyiz. Mumayyiz ni dia... Mumayyiz ni apa? Yang dapat membezakan baik dan buruk. Tu lah. Mumayyiz, beza. Dapat bezakan najis, tak najisnya. Dapat bezakan malu, tak malunya. Dia tak kira umur. Dia bukan bawah. Cuma biasanya bawah 7 tahun. Atas 7 tahun biasanya dah mumayyiz. Itu biasanya. Balik bukan. Balik 9 sampai 15. Ni baru 7. Jadi kalau umur dia 3 tahun, dah mumayyiz tu, okey, sah. Jarang lah. Biasa mumayyiz ni 4, 5, 6. 7 maksimum kan. 7 tu biasa dah mumayyiz dah. Jika tak mumayyiz, maka OKU lah tu. Dia dah ada masalah. Itu biasanya. Biasa. Ada je yang mumayyiz umur 10 tahun, 11 tahun, 12 pun ada. Jadi mumayyiz ni maknanya dia dah beza baik buruk kan. Jadi kalaulah
dia tu dah umur 5 tahun, dah boleh beza. Dan dia sembahyang Jumaat dia sah. Bukan Jumaat je, semua sembahyang sah. Kalau dia tak mumayyiz, tak sah. Nak tahu sah tak sah, tengoklah dia, kan masa dia sujud tu, tengok bawah ke dia main bergurau. Biasanya tak mahir lagi gitu. Yang 7 tahun ke bawah ni. Yang 7 tahun ke atas tu nakal. Main juga. Ni yang 7 tahun ke bawah, yang 3-4 tahun ni. Biasa kalau duduk sujud pun salah. Kita tengok tak batal pula kita sah. Kita sembahyang. Tak. Jeling aja gitu tak batal. Tapi hilang khusyuk lah. Makruh. Makruh. Tak batal. Makruh ke. Cuma itulah. Soalannya, kalau macam tu lah, elok bawa ke elok tak bawa? Elok bawa kadang-kadang. Yang tak mumayyiz, automatik tak payah bincang. Yang tak mumayyiz. Sebab dia sembahyang pun tak sah. Dalam kitab-kitab tua lama, dia kasar dia tulis. Kanak-kanak yang tidak mumayyiz, siapa yang bawa datang, seumpama bawa datang anjing, bukan anjing, bawa datang ayam itik, lembu kuba, kambing ke masjid. Logik tak? Memang bunyi kasar, bukan nak kata anak dia tu macam binatang, bukan. Cuba tengok, kalau lembu kita kata shh, dia buat apa? Dia peduli apa? Cuba budak yang tak baik, shh, dia lagi juga. Sama je. Lepas tu dia kulu-kile. Agak-agak kalau ayam, dia boleh duduk diam tak? Dengar kuliah. Angkat tangan, angkat kepak. Kok. Ada tak? Budak yang tak memayih lagi, kalau kita suruh diam, duduk diam tak? Sama tak? Betul lah. Sama dengan ayam itik. Sebaiknya jangan bawa. Yang boleh bawa, bila dah mumayyiz. Dengan maksud, dah boleh. Dan mumayyiz pula ada dua. Satu mumayyiz yang boleh disuruh, yang kedua mumayyiz yang tak boleh disuruh. Kalau kita, dia senyap kejap. Lepas tu dia pergi pula. Itu tak apa. Kita senyap, kita tak tengok dia pun dia dapat tahu. Salah. Dia diam kejap. Lepas mata dia keluar. Yang itu bawa tak apa. Dia boleh bezakan baik dan buruk. Bila kita, dia boleh beza. Kita tengok macam tu. Dia pun, kalau kita, dia jeling mata lagi. Kita gelih, dia kejap joget lagi. Dia tak faham. Yang ni tak ada bawa. Yang boleh bawa, yang kata nak ajar anak tadi, yang nak ajar anak, yang dia bila kita bagi tahu, dia tahu, oh tak boleh, salah. Cukup dah. Sekadar dia tahu perkara itu salah pun dah cukup. Walaupun lepas tu dia buat balik, tak ada masalah. Yang tak boleh bawa datang ni, malah boleh jadi haram bawa datang. Apabila dia tak tahu, kita diam, dia tak tahu benda tu salah yang dia bising tu. Ada. Yang tu tak boleh bawa. Kalau dia kacau orang, sumpama bawa ayam itik lah. Kalau kita tengok OKU daripada kecil, maksudnya sepanjang hayat dia. Tak boleh. Kalau kata dia tak boleh macam tadi tu. Dia tak boleh. Kalau kata, dia tak tahu benda tu salah. Bila kita suruh diam, kita kata jangan lari, dia tak tahu bahawasanya berlari itu salah di dalam masjid. Jika begitu, OKU ke apa ke, tak boleh bawa. Kalau dia tahu, kemudian dia buat balik, dah budak, itu tak apa. Kita nak budak macam ni. Budak yang macam mana? Ayah dia ke mak dia kata, tengok ni, dia tahu benda salah. Cukup lah. Yang tak naknya, dia tak tahu pun salah. Marah pun tak tahu. Malah pukul pun dia tak tahu benda tu salah lagi. Mana memang tak layak untuk dia bawa ke dalam masjid. Kerana boleh berdosa bawa tu. Jadi bukan bermakna tak nak bagi budak ada dalam masjid. Tak, boleh. Budak berlari pun boleh. Tapi budak berlari yang jenis mana? Berlari dalam keadaan bersalah ke berlari dalam keadaan tak bersalah? Yang bersalah tu. Berlari dalam keadaan bersalah. Takut. Tengok tak siap lari. Tu. Budak macam tu. Macam kita dulu. Sebab tu kita respekkan masjid. Sebab kita dulu masa buat jahat, bukan buat jahat lah, buat nakal dekat dalam masjid, kita tahu benda tu salah. Dapat kotak siap dia rotan ni. Dapat dia kena pulah linga ni. Kita lari. Walaupun kita lari, tapi bila kita dah besar sikit, kita tahu kita buat salah dulu. Kalau daripada kecil dia buat tu, dia tak tahu salah ke tidak, dan tidak ditegur, akhir sekali sampai ketua dia buat perangai tu. Berlambak orang tua sekarang. Berlambak. Tak ada adab langsung dalam masjid. Berlambak-lambak. Langsung. Tak ada adab dalam masjid. Sedangkan dia nak buat apa yang dia buat, dia boleh melangkah keluar je sekejap-sekejap. Buatlah apa kau nak buat. Contohnya nak bercakap. Borak. Kita kuliah Jumaat. Setengah jam aja. Mula kuliah, dia kuliah kat belakang. Kita wallahualam dia berhenti.
Padahal langkah 2 langkah je. Dah keluar dah pintu, kau cakap lah. Berguling nak apa ke, keluar lah. Tapi kenapa? Dia tak rasa benda tu bersalah. Kenapa dia tak rasa bersalah? Kasar lah bunyi, tapi kita tak cakap siapa-siapa. Bapak dia tak ajar, kasar bunyi. Bapak dia kalau ajar dulu, ajar apa ni? Bukan ajar suruh duduk diam. Kalau budak, umur 7-8 tahun, duduk diam je, something wrong budak tu. Pergi check, takut ada penyakit. Ada masalah tu. Ada je masalah tu budak ni. Tak, cuma biar budak tu, bapak dia ke mak dia ke bagi tahu yang bahawa kau buat tu salah. Dan jangan buat. Tapi dia buat juga, dah budak. Budak ni yang kita nak. Budak ni yang nanti dia akan ganti masjid ni. Dan dia tahu benda tu salah, nanti dia akan dah besar, baru dia matang, baru dia tahu benda tu salah. Kalau yang ni, yang tak tahu salah ni, dan tidak ditegur, sampai sebab tu dia boleh buat apa saja. Dalam masjid tu tengok, ada orang dah tua sekalipun. Dalam masjid langsung, sedangkan dalam masjid ada 21 adab. Ramai orang masuk masjid berdosa je. Sebab tak jaga adab. 21 adab masuk masjid. Itu kena bab lain lah, bab adab lah. Masuk tasawuf lah tu. Maraqil ubudiyah. Ada dalam tu nanti. Kitab Maraqil ubudiyah. Setiap hari Rabu. Kuliah maghrib. Ada adab. 21 adab yang kena jaga dalam masjid. Tapi dia tak jaga. Kita siapa? Ayah dia yang tak ajar dia. Tak ajar apa? Tak ajar bagi tahu sehingga dia faham. Engkau berlari juga. Tapi berlari tu salah. Ayah dia tak ajar. Kalau ayah dia ajar, kalau katalah masa balik tu, dia pulang. Puang. Agak-agak dia tahu. Sebab apa ni? Sebab kau berlari tadi. Agak next tu dia tahu tak salah. Dia kata dia berlari juga. Tapi dia tahu tak ketika dia berlari itu salah? Tahu. Cukup dah. Oh, budak macam ni kita nak. Itu yang kata apa? Sultan Muhammad Al-Fatih kata, jika di masjid kamu tidak ada kanak-kanak berlari lah. Tidak ada kanak-kanak, maka generasi seterusnya tengoklah kehancuran yang akan berlaku. Tapi kanak-kanak yang mana? Kanak-kanak yang macam tadi. Yang berlari dalam keadaan tahu salah. Bukan berlari dalam keadaan tak tahu salah. Jadi macam mana dia nak tahu salah ke tidak? Dia budak. Mak bapak. Mak bapak lah kena bagi tahu. Ada budak tak perlu cubit pun, bagi tahu hari-hari, ngepek tu ngepek. Popek. Dia tahu benda tu salah. Okey, cukup dah. Ada orang tak kata, cakap tak. Dia tengok ikut bapak dia. Jadi cakap je tak, dia kena sekali dengan bantai. Bantai sekali. Dah tahu dah salah. Tahu. Jadi bila dia buat benda yang salah, bila kita sebagai bapak lalu, dia macam goyang. Cukup lah. Nak itu je. Nak itu je. Begitulah juga hari Jumaat. Sama je. Sehari Jumaat pun sama je. Budak yang mana yang boleh bawa ni? Yang tidak memutuskan saf. Budak masuk saf, tak putus. Kalau dia sembahyang elok. Walaupun Nabi susun bukan di tempat dia, tapi nak letak sebelah juga. Memang ada pendapat pun. Dalam kitab Qaulul Tam. Sunat juga letak. Bukan sunat lah. Antara diharuskan untuk letak orang dewasa, kanak-kanak. Dewasa, kanak-kanak. Dewasa, kanak-kanak. Iaitu ayah dia supaya dapat menjaga. Dapat menjaga dan mengajar. Tapi budak yang mana? Bukan yang tengok sujud tengok bawah. Tengok bawah kain pakcik tu. Banyak bulu pakcik tu. Bukan tu, bukan yang itu. Bukan yang itu. Bukan yang semayang tak sah, yang semayang sah. Budak yang kalau dia buat salah tak boleh ni. Tengah semayang tak boleh tengok gitu, dia tahu. Kan silap dia takbir pun tak ada niat. Kita ajar boleh tak faham je silap. Tapi dia tahu, kena sujud elok-elok. Tak boleh. Salah kalau gitu. Kadang-kadang dia buat juga, budak. Tapi biar dia buat tu, dia tahu salah. Cukup dah. Itulah, sembahyang Jumaat pun sama. Kalau budak yang semayang aja tadi tu, yang tak tahu salah, main semayang, sebenarnya dia tak semayang. Maka dia akan memutuskan saf. Bila putus saf, pahala kat belakang tu kurang. Dia yang bertanggungjawab. Bapak dia lah, bukan dia. Bapak dia bertanggungjawab sebab orang belakang tu tak ada pahala saf. Tolak markah sebab dia. Sebab tu Nabi, dia jaga tau. Sebelum qomat, dia pergi round dulu kan. Round, pusing. Susun. Okey dah, bawa qomat. Itulah dia, budak-budak ni. Kalau ada macam mana nak buat? Kalau ada juga, dia bawa datang. Budak tu dah pakai pampers lagi. Duk pakai pampers lagi, duduk. Kalau tempat, dia kadang-kadang tengok tempat juga. Kadang-kadang tempat tu tempat musafir. Orang singgah kat situ ramai. Jadi kita bolehlah tolak ansur.
Ini yang bukan tu. Ini yang macam kuliah maghrib, kuliah subuh kan ini. Kalau time-time, kita tahu tempat tu tempat musafir kan, orang lalu lalang, masjid tu jadi persinggahan. Kita faham lah. Kalau ada budak pun. Ini bukan, ini keadaan biasa lah. Bukan orang musafir. Macam mana kita nak buat? Nak tegur? Ni, kau tegur anak aku. Ha. Tegur bapak dia lah. Maksud tegur bapak dia. Kau jangan sibuk pasal anak aku. Engkau jaga anak kau, aku jaga anak aku. Bukan tunggu kat luar. Tahulah. Kalau macam tu, kalau dia tolak-tolak, kita bengang. Jumpa kat luar. Boleh? Macam mana? Itulah, susahlah nak cakap macam mana. Sebenarnya tak sesuai kalau kita tegur. Kecuali AJK. Jemaah tak sesuai tegur. AJK. AJK boleh tegur lah. Yang jadi cantik, tampal. Jadi AJK cuma tunjuk je. Apa-apalah, apa-apa kesalahan budak tu kan. Dia ada tahap kesalahan juga. Ada tahap paling salah sekali najis. Sebab pamper tadi tu paling besar lah. Lepas tu dia ada tahap bising. Bising paling besar kesalahan lah kita kata. Paling besar kesalahan bawa anak yang ada najis dekat dia. Pamper lah. Paling besar. Nombor 2 besar juga, tapi nombor 2 adalah bising. Bising kan, ganggu orang, bising. Mengangkat suara lah bising. Yang ketiga, bau berlari. Yang ketiga bau berlari. Sebab berlari dengan bising, lebih teruk bising. Tak berlari tapi duduk bising. Dengan berlari tapi tak bising. Berlari tu okey lagi. Dia kurang sikit. Dia punya tahap dia tu. Jadi kena jagalah anak-anak kita. Biarlah anak itu beradab di masjid sebagaimana dia beradab di library. Kalau bising orang buat apa? Cuba dekat masjid kalau dia cakap apa? Mana lagi mulia? Library ke? Masjid. Kalau dia pun apa hal? Kau apa hal? Macam tu je kalau kat dalam masjid. Tapi kat library tak boleh. Sebelum masuk tu ayah dah pesan kat anak dah. Dekat dalam library kena jaga ini, kena jaga, jangan berlari, jangan. Nampak? Dan kalau ayah tak bawa kalau buat begini, buat malu je gini. Masuk masjid, buatlah masjid. Ni bapak engkau punya masjid. Kau buat. Kasar lah. Kadang-kadang kena kasar. Geram ni. Ni bapak engkau punya, jangan risau. Tapi kalau masuk cakap lembut banyak kali dah. Allah lembut belai-belai. Tak peduli. Kena kasar lah pula. Cuba kita kan nak masuk tempat-tempat yang besar, tempat-tempat tu lah. Malah masuk panggung wayang pun. Pesan kat anak tu, panggung wayang, tempat banyak malaikat. Jadi, jangan cakap kuat-kuat. Jangan cerita. Sebab orang belakang ada, jangan lari. Kita fokus tengok pada cerita tu. Tapi kalau kat masjid, tak ada masalah. Sebab bapak kau punya. Kau jangan risau. Macam tu. Macam tu lah. Kena. Dah cakap straight tak boleh. Sindir tak boleh. Tak tahu lah. Tak faham-faham. Gitulah dia. Kita respect lah, punya respect dekat tempat lain. Dekat masjid yang patut, dah kata Baitullah, rumah Allah. Lagilah kena respect. Dekat tempat lain kita pesan anak-anak kita. Ni nak masuk ni, kita nak masuk restoran mahal ni. Jangan gitu-gitu, jangan begini, jangan begitu. Nanti kalau pegang-pegang pecah barang nanti kena ganti. Pesan siap-siap. Tempat standard ni. Nak makan tu ambil garpu, ambil sudu. Jangan makan dengan tangan. Mahal ni. Contohlah kata. Pesan siap-siap. Tapi datang masjid, tak dipesan sampai macam tu sekali. Datang rumah orang pesan tak? Pesan. Ingat kat rumah nanti jangan duduk sibuk main dengan budak-budak tu, main anak-anak dia. Awak jangan, adik jangan ambil. Tu mainan dia. Jangan duduk berebut pula. Nak nanti kita cerita kat belakang ayah beli ke apa. Tapi kat rumah jangan main mainan orang. Sebab nanti kau bergaduh begitu. Jangan masuk dapur, jangan masuk bilik orang. Pesan. Tapi kalau kat masjid, tak ada masalah. Kalau ustaz tengah mengajar, boleh berguling kat depan tu. Ya, berguling. Bukan sekali. Saya kena. Ayah dia tawaduk. Mak dia fokus.
Mak dia saya kat rumah. Macam mana? Parent lah, parent memainkan peranan yang sangat besar. Cuba bayangkan kalau masjid itu dibanjiri oleh kanak-kanak berumur 7 tahun ketika khutbah Jumaat. Macam mana? Kalau budak-budak. Sebab itulah budak-budak tengok jenis mana je. Nak bawa dia tu tengok jenis mana. Tengok jenis perangai siapa. Kalau macam perangai dia dulu, jangan bawa lah. Kalau jenis nakal macam dia dulu tu lah. Macam bapak dia. Kalau tak ikut bapak, ikut siapa lagi? Ikut baka lah. Maka tak payah bawa lah. Tunggu dia boleh menerima arahan. Biasa umur apa? 8, 9 lah. 9, 10 tu, dia tahu arahan dah. Maka waktu tu baru bawa. Tapi kalau kecil-kecil lagi, 5 tahun dah boleh lah. Sebab dia ikut mak dia. Mak dia baik sikit. Ikut mak dia. Tak ikut bapak dia kan. 5 tahun dah boleh dengar elok duduk diam apa. Okey, bawa lah 5 tahun pun. Okey. Allah. Hai. Hanya benda ni sangat terasa oleh AJK Masjid. Imam-imam dan ustaz yang mengajar sahaja yang terasa. Jemaah tak ada yang terasa, ada yang tak berapa terasa sangat. Dia setakat. Ya. Setakat kita, tapi ada yang tak geram pun, relax je. Sebab apa relax dengan anak orang? Sebab anak dia begitu. Cuma anak dia hari tu tak datang. Ada. Tapi yang kita mengajar ni hilang fokus tau. Sebab dia bergerak berguling kat depan ni. Kat depan ni, straight ni, ambil songkok dia, piah dia, dia baling. Pak sambut. Straight yang kita. Aku. Bapa dia tak peduli. Macam mana? Dia memang terganggu. Dalam sudut suara, imam akan terganggu. Masa nak baca semua, dia terganggu. Tapi biasanya kalau jemaah, dia tengok. Ada yang terganggu, ada yang tak terganggu lah. Tengoklah jemaah. Tapi kalau yang sangat terganggu, AJK masjid tu, yang dia bertanggungjawab ke atas masjid tu, dia akan terganggu. Imam dia akan terganggu. Dan pengajar yang akan terganggu. Sangat terganggu. Tapi tak boleh tegur. Tegur tak datang lah. Tak sedap ustaz ni. Tak nak dengar. Nak dengar ustaz lain. Begitu pula jadi. Kena sabar. Nak macam mana? Terganggu. Sangat-sangat terganggu. Bukan sikit-sikit. Luahan. Bukan luahan perasaan pun. Tapi itulah. Macam mana? Nak macam mana? Reality. Kenapa jadi gitu? Mak ayah tak bagi tahu kat anak perbuatan itu salah. Kalau budak tu dia tahu salah, dia buat dalam keadaan bersalah lain dengan dia buat dalam keadaan tak bersalah lain. Ada. Dia buat juga benda yang sama, dia berguling juga, dia berlari juga, dia bising juga. Tapi bising dalam keadaan bersalah tak sama bising dalam keadaan tak bersalah. Tak sama. Yang bising dalam keadaan tak bersalah, bergolek, berguling, bergurau dalam keadaan tak bersalah ni, dia lebih sangat mengganggu. Yang bergurau dalam keadaan bersalah, dia biasa sekejap aje. Lepas tu dia lagi hilang. 20 minit datang balik, ganggu balik. Lepas tu pun hilang. Sebab dia tahu bersalah. Kalau lama-lama aku kena cepuk ni. Yang tak rasa bersalah. Ayah aku tak tegur aku. Fahamlah betul-betul. Allah. Itu yang ketiga. Baligh maka tiada wajib Jumaat atas kanak-kanak. Jadi kalau kanak-kanak jenis boleh terima arahan, boleh bawa. Kalau tidak, jangan bawa lah. Tapi bab Jumaat jangan risau. Budak tu akan solat Jumaat juga. Dia besar nanti. Jangan risau. Sebab semua kita ahli sunat wal Jumaat. Jangan lupa. Sembahyang sunat iaitu sembahyang 2 hari raya dan sembahyang Jumaat. Mesti ada. Jangan risau. Main penuh. Biasa ahli sunat wal Jumaat kan ramai kan? Kita ahli sunat wal Jamaah. Ahli sunat wal Jumaat. Time dia sembahyang sunat dengan sembahyang Jumaat. Sembahyang sunat apa? Sembahyang raya. Penuh. Dengan sembahyang Jumaat. Jadi sembahyang Jumaat jangan risau. Anak tu walaupun kita tak bagi pergi, tetap dia akan pergi juga. Jangan risau kata nanti kalau tak bawa datang Jumaat, nanti budak tu dah besar-besar tak nak sembahyang Jumaat, jangan risau. Sembahyang Jumaat jangan risau. Dekat Malaysia sekarang jangan risau. Sembahyang Jumaat mesti penuh. Don't worry. Full. Cuma tak sampai tahap tu lagi. Mungkin akan datang. Dia akan jadi kurang. Tapi sekarang ni tak ada masalah. Okay. Dan yang keempat, merdeka.
Dan yang keempat, merdeka. Yang ini tak adalah kita sekarang kan. Maka tiada wajib atas orang yang padanya kesahayaan. Hamba lah. Kerana berbimbang. Masyghul. Asal perkataan masyghul. Masyghul apa? Better masyghul dengan keadaan negara better sekarang. Apa? Bimbang lah. Tapi apa maksud dia? Dalam ayat ni apa maksud? Masyghul atau berbimbang atau bimbang. Dalam masalah ni lah, dalam masalah dalam bab ni. Takut kali itu akan memudaratkan. Apa mudaratkan siapa? Dia cerita pasal hamba. Hamba bimbang pekerjaan tuan masanya. Pekerjaan tuan masanya. Pekerjaan tuan masanya. Apa tu? Ha? Itulah. Sebab tu tanya, sebab dia pening. Masa tuan dia lah, tahu? Masa tuannya. Masa dia ke masa tuannya? Tuan dia, sebab dia dah hamba dah. Jadi? Jadi dia dah hamba, masa dia tak ada lah masa dia. Ah. Semua masa tuan dia. Yes. Okey. Jadi betul lah tu. Betul lah tu. Itu yang belakang tu dah betul lah. Okey. Cuma tak wajib dia semayang Jumaat sebab berbimbang tu. Sebab berbimbang Masa tuan dia. masa tuan dia. Maksudnya masa dia, orang hamba dia tak ada masa sendiri. Semua tuan dia punya masa. Dan tuan dia adalah suruh dia buat apa-apa. Anytime. Apa yang tuan dia suruh buat. Tiba-tiba dengan sembahyang Jumaat, boleh jadi dia telah curi masa tuannya dan apa yang tuan dia suruh buat, dia tak boleh buat. Maka, oleh kerana begitu, jika jadi begitu, berdosa dia. Sebab, masa yang tuan dia suruh buat, dia tak buat walaupun kerana nak sembahyang Jumaat. Maka dia telah curi masa tuan dia. Jadi kerana berbimbang, menjaga, merisaukan tentang masa tuannya, takut dia tersalah guna nanti, maka tak wajib Jumaat. Gitulah. Itu maksud berbimbang, masyghul. Kerana berbimbang pekerjaan tuan masanya. Jadi tak wajib bagi hamba untuk solat Jumaat kerana dibimbangi akan mengurangkan masa tuannya, yang mana kewajipan memenuhi pekerjaan yang disuruh oleh tuannya lebih besar daripada kewajipan solat Jumaat. Besar, tuan ni besar. Tuan ni besar, bukan kecil. Milik, boleh jual. Macam Zaid bin Harisah. Asal. Tapi sebenarnya dia bukan hamba, Zaid bin Harisah. Dia asal hamba dia anak kat Nabi kan. Dia anak angkat. Tapi sebenarnya dia bukan hamba. Dia kena colek. Zaid Harisah ni asalnya dia orang biasa. Kemudian kena colek juga jadi hamba. Lepas tu Nabi dapatkan Nabi. Jadi hamba Nabi lah. Bila Nabi dapat tahu semua, Nabi nak bebaskan dia. Sama ada kau nak ikut bapak kau Harisah atau kau nak ikut aku, mestilah nak ikut Nabi. Maka waktu tu Nabi jadikan dia anak angkat. Nabi tukarkan nama Zaid bin Muhammad. Kemudian turun ayat tak bagi, tukar balik Zaid bin Harisah kan. Anak. Okey. Okey. Jadi kewajipan buat pekerjaan yang tuan dia lebih besar daripada kewajipan yang Allah suruh. Iaitu sembahyang Jumaat. Besar betul lah. Besar. Tuan ni besar. Okey. Tapi cari makan kerja tak termasuk. Dia bukan hamba. Cari makan lah, cari rezeki, kerja kan. Kenapa kau tak sembahyang Jumaat? Sebab bos ibarat tuan, aku hamba je bekerja. Tak ada, jangan buat kerja gitu. Jadi bekerja, jadi ada orang dia tinggalkan solat Jumaat sebab dia kerja. Ada masalah kewajipan. Kewajipan kerja. Tak, dia tinggalkan solat Jumaat sebab kerja. Oh, Tak boleh. tak boleh. Dia tinggal kerja sebab solat Jumaat boleh. Lepas tu dia kena bayarlah. Kalau kata bos dia tak bagi, dia kena bayarlah berapa harga tu. Tolak gaji. Bayar. Ataupun kalau kena buang kerja, tak apa, nak buat macam mana, kena cari kerja lain. Kalau kata kena buang kerja. Tak boleh. Mesti kena sembahyang Jumaat. Sebab dia fardu ain. Dia bukan fardu kifayah, dia fardu ain atas setiap orang lelaki. Tiap-tiap individu lelaki. Kena sebut lelaki tu. Perempuan tak. Ada yang faham 3 kali tak? Kali sembahyang Jumaat Hati tak atau munafik tak? Hadis tu tak payah. Hadis ni daripada anak yang kata hamba tadi tu lah. Anak angkat Nabi, Zaid bin Harisah. Dia ada anak, cucu angkat Nabi. Nama Usamah bin Zaid. Usamah lah yang bawa hadis ni. Man taraka salasa juma'atin min ghairi uzrin
kutiba minal munafiqin. Ya, hadis dhaif. Hadis dhaif. Tapi boleh tak beramal tadi? Boleh. Tak. Dan kita nak bincang dekat atas dunia ni tak guna. Nanti balik tengok betul tak jadi munafik ke tak. Kat akhirat nanti. Tak guna cerita sekarang. Jadi kita ambil aja iaitu siapa yang tinggal solat Jumaat 3 kali, lebih 3 kali, maka munafik atau hatinya hitam. Okey. Jadi ada orang buat 2 kali saja tinggal sembahyang Jumaat, kali ketiga sembahyang. Tak, dia memang memain tapi itu kira dia salah faham. Maksudnya gini, tinggal sekali sembahyang Jumaat, dosa besar, haram dosa besar. Tinggal 2 kali solat Jumaat, haram dosa besar. Tinggal 3 kali, haram dosa besar, munafik. Tambah 1. Jadi bukan maknanya kalau 2 kali haram buat kerja. Mana boleh. Cuma kalau 3 kali berturut-turut, maka munafik. Tergolong dalam golongan munafik. Dosa besar. Okey, lepas dia tinggal kerana kerja tadi, dia tinggallah solat Jumaat. Lepas tu dia sembahyang Zuhur. Dia sembahyang Zuhur lah, dah tinggal solat Jumaat. Dia tinggal dengan sengaja solat. Tinggal dengan sengaja solat Jumaat, maka berdosalah dia kan? Dia dosa solat Jumaat lah. Lepas tu dia sembahyang Zuhur. Dosa Jumaat tadi? Zuhur dia sah, tapi dosa solat Jumaat. Tetap ada juga. Jadi orang yang sembahyang Zuhur, tinggal solat Jumaat sembahyang Zuhur, bukan settle, tak settle. Berdosa. Bila dia berdosa, dosa kecil ke dosa besar? Dosa tu dosa besar. Bila dosa tu dosa besar, dia kena taubat baru Allah ampunkan. Kalau dosa kecil tak taubat pun Allah ampunkan kan? Dia dosa besar, kena taubat. Bila kena taubat, kena sempurnakan rukun taubat. Antara rukun taubat adalah berhenti buat perkara tu, terkutuk tu, dan tak nak ulang balik. Jadi next tak boleh buat. Tapi kalau dia kata dia tinggal 2 kali, maknanya dia taubat tak yang pertama? Tak taubat lah, sebab tu dia nak buat yang kedua dah. Maka, dan dia nak buat tak nanti lepas dia sembahyang Jumaat yang kali ketiga, dia nak tinggal balik tak? Nak tinggal balik. Maka sebenarnya dia tak taubat. Sentiasa berdosa. Terus dari amalan ni tidak terima. Tak. Itu bab lain. Tak ada. Amalan dia bab lain, dia terima. Oh, yang solat. Solat tu je yang berdosa. Tak solat tu yang berdosa. Iaitu tak solat Jumaat. Amalan yang lain, tak ada masalah. Jangan kita ambil pukul rata pula. Dia sedekah RM100. Tak terima kau punya sedekah. Sedekah lain. Sebab tak solat Jumaat. Tak, lain. Dia ada beberapa perkara, ada. Yang buat dosa tu, Allah tak terima. Ada. Beberapa perkara. Itu pun bab lain jugalah. Bab tasawuf. Maraqil ubudiyah. Antara yang ingat apa dia? Bukan. Suami, isteri. Isi nusyus. Amalan dia semua tak terima. Allah tak terima. Apa lagi? Imam yang jadi imam juga, makmum tak suka. Jengkal pun tak naik atas kepala amalan dia. Allah tak terima. Ada berapa? Wow. Tapi ada syarat juga, bukan main tak suka je. Adalah. Ada lagi banyak lagi. Yang mana amalan tu kalau buat maksiat kejahatan tu, maka amalan lain pun Allah tak terima. Ada. Memang ada. Tapi tak banyak. Biasanya dosa besar sungguh lah. Tapi solat Jumaat tak termasuk. Tak solat Jumaat, tetap pahala lain ada. Cuma pahala sembahyang Jumaat tu, dosa sembahyang Jumaat tu kekal lah. Yang kelima. Dan yang kelima, lelaki. Tu saya suruh sebut lelaki tadi tu. Tak boleh cakap, setiap orang wajib solat Jumaat. Tak boleh kata gitu. Lelaki. Maka tiada wajib atas perempuan dan khunsa. Bagi lelaki, wajib. Bagi perempuan, tak wajib. Sama juga. Bagi lelaki wajib, bagi perempuan tak wajib. Tapi kalau perempuan buat juga, sah. Cuma dia tak wajib aja. Tak perlu zuhur. Tak perlu. Sah. Kalau tak cukup, kita ada 30 orang, tambah perempuan orang. Tak boleh. Dia kiraan tak boleh. Kira 40 tak boleh. Dia hanya kalau dia sembahyang Jumaat, sah. Itu aja. Itu saja. Kalau nak kira tak boleh. Malah kadang-kadang lelaki pun tak boleh kira. Sebab tak cukup syarat. Tak cukup. Apa syarat dia? Tengah bincang. Antaranya dia musafir. Singgah sembahyang Jumaat, tak boleh kira 40. Antaranya dia mukim. Pun kita akan bahas nanti. Bawah nanti, sekejap lagi. Okey, jadi perempuan tak wajib. Malah tak wajib tu satu hal. Seeloknya ditegah. Jika. Ada jika. Seeloknya ditegah. Jangan orang perempuan solat Jumaat. Jika. Jika apa? Jika dia akan menyempitkan masjid.
Sedangkan dia tak wajib. Sebab dia jadi sempit. Maka elok ditegah. Sebab orang yang berhak untuk solat Jumaat terpaksa sembahyang kat luar. Atau tak dapat sembahyang, atau ke luar kerana perempuan tadi. Sedangkan dia tak wajib. Kenapa dia sibuk kat situ? Balik. Ditegah. Supaya, kecuali masjid tu besar sangat. Besar sangat. Kalau ada perempuan, tak ada perempuan pun sama aja. Masih lagi ada ruang. Okey, itu barulah boleh, diharuskan. Harus je pun untuk solat Jumaat. Kalau macam dekat Masjidil Haram tu kan, ada tak perempuan sembahyang Jumaat? Ada kan? Dah besar lah. Besar tempat. Besar kan? Memang banyak. Bang Mekah kan? Banyak ruang. Jadi tak ada masalah. Satu. Yang kedua, ditegah juga perempuan jika dengan dia ada bercampur. Kan jadi tak elok. Dalam masjid bercampur lelaki perempuan. Itulah. Itulah nak cakap. Sama je. Dia tak semestinya kat Mekah boleh. Kat Mekah pun tak boleh. Lainlah nak tawaf. Tawaf terpaksa. Kat situ aja tak boleh pergi tempat lain. Tak boleh tawaf dekat Petra, Jordan. Haji orang tak tahu benda. Kenapa ada orang gelak? Apa gelak? Jordan biasa lah, Petra. Sebab haji orang tak tahu. Cerita apa? Tak boleh nak pergi tawaf kat tempat lain. Jadi nak tak nak, terpaksa campur tu. Paksalah. Darurat. Tapi sembahyang Jumaat bukan darurat. Apa sebab sibuk nak sembahyang kat situ? Kalau bercampur. Tu kalau bercampur. Soalannya bercampur tak? Kat sana? Campur. Confirm campur. Jadi tak payah sibuk apa. Dia tak kira kat mana-mana pun. Kadang-kadang kita tengok tu, lelaki-lelaki perempuan ada sikit terselit. Dah start takbir, dia tak boleh lari dah. Macam mana tu? Solat je lah. Masalahnya kan percampuran berlaku yang tak elok dah kat situ. Tak sengaja. Itu kalau sembahyang-sembahyang yang Zuhur Asar. Kalau Jumaat, sengaja pergilah waktu lain nak tawaf. Kenapa tengok nak lagi beberapa jam, beberapa minit nak solat Jumaat kau pergi tawaf situ? Itulah masalah dia. Jadi macam mana? Kalau boleh, elakkanlah perempuan-perempuan bercampur macam tu. Kecuali memang tak boleh buat apa dah. Betul-betullah, nak pergi cium Hajar Aswad tak payahlah. Perempuan ni. Sebab apa? Pergi cium lelaki kat rumah lah. Tak payahlah. Sebab ada perempuan. Ya Allah. Terpaksa bercampur. Berdosa. Kalau yang kat rumah tu dapat pahala. Kan? Betul tak? Ini nak cari benda tu jadi berdosa. Dia pertama, dia kacau, dia tolak orang. Yang kedua, berapat-rapat, terhimpit. Sebab semata-mata nak cium Hajarul Aswad. Dan tak wajib pun. Sunat lah. Kan boleh istilam. Lambai je. Ini nak buat benda tu, nak buat benda sunat, iaitu cium Hajarul Aswad, buat 10 benda haram. Dapatlah pahala cium satu. Tapi tolak lagi satu, jadi 9 lagi dosa tinggal. Bercampur, bertekepit. Ada kalau kata ada lelaki nak tolong sampai tanggal habis kain ihram. Nampak habis body. Orang kafir pun siap kutuk. Apa cerita ni? Ada lelaki yang berlaku. Menimbulkan fitnah. Memang nampak tak elok sangat. Sangat tak elok. Itu kawan nak. Jadi sembahyang pun sama juga. Selagi boleh elak. Kalau dah terpaksa, okeylah. Nak macam mana kan? Dah terpaksa. Allah. Yang munafik tadi tu, dia bukan munafik macam Abdullah bin Ubay. Betul juga. Okey. Munafik ada 2 jenis. Bila kita sebut munafik ada 2 jenis. Yang kata kita kembali balik cerita tadi. Lambat sangat, tanya lawa sikit. Dah ke-6, nak masuk ke-6 dah. Munafik ada 2 jenis. Satu munafik akidah. Yang kedua munafik sifat ciri munafik. Ciri munafik itu apa? Bila bercakap bohong, bila amanah dia mungkiri
Bila janji dia mungkiri, bila amanah dia pecah amanah. Lagi? Bila apa? Bila? Batu api. Apa? Dia ada bila dan maka tu, dia ada habiskan. Okay. Bila bercakap, dia berdusta. Bila berjanji, dia mungkiri. Bila beri amanah, dia pecah amanah. Dia sebaliknya setiap kali. Yalah, yang satu lagi, yang keempat ni. Takut-takut ada kot sebab pakar-pakar tak berani sebut. Aku lah tu. Kan? Habis tu macam mana? Tak, dah 3 kali sebut. 1, 2, 3, 1 Ha. Dia panggil ciri-ciri orang munafik. Ada 4. Satu lagi. Bila bercakap, dia bohong, dusta. Bila diberi amanah, dia pecah amanah. Bila berjanji, dia mungkiri. Apa satu lagi? Seorang tak boleh tolong? Google pun tak boleh? 3 je? Setahu saya 3. Ada 4. Bila di tengok nanti cari kalau jumpa. Itu dia panggil ciri munafik. Yang kata munafik tadi ciri munafik. Bukan Abdullah bin Ubay, dia bukan ciri munafik. Dia tak ada ciri munafik pun. Dia memang munafik. Dia tak ada ciri munafik tau. Abdullah bin Ubay, bila Nabi nak semayang, dia panggil, "Oh, Nabi dah datang, mari semayang, mari semayang." Mana dia tak nampak pun ciri dia. Mari semayang. Tapi dalam hati dia memusuhi Islam. Okey, yang itu dia panggil munafik akidah. Yang idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah tu, surah munafiqun tu, itu yang munafik akidah. Itu kafir sebenarnya. Orang munafik kalau dalam neraka tu paling bawah. Munafik mana? Ada satu lagi munafik ciri. Munafik ciri, sifat-sifat munafik ni. Sifat-sifat munafik ni yang kata, yang kalau tak sembahyang Jumaat 3 kali tadi tu. Ciri munafik. Sebab apa? Kata beriman. Tapi kerja pun tak boleh cari. Berselisihan dia akan bawa zalim. Itu kan. Jika berselisih. Betul lah siapa ni cakap. Siapa ni cakap tadi. Batu api lah. Jika berselisih, dia akan buat zalim lah. Batu api. Jadi batu api lah macam tu. Itu ciri munafik. Jadi, kalau kata Islam beriman. Tapi, nampak kerja dah 3 tahun kerja tak sembahyang Jumaat. Bila tak tukar kerja lain? Kata Islam, kata beriman, percaya pada hukum-hukum, percaya pada hari akhirat. Itu kan ciri munafik. Kata percaya tapi macam tak percaya je. Itu ciri. Tapi bukan maksudnya dia munafik akidah. Yang munafik akidah ni kena asyhadu balik. Tak asyhadu tak boleh, kena asyhadu balik. Sebab memang betul, tak ada orang salah faham munafik tu. Dia kata munafik, lepas tu dia baca ayat apa? Innal munafiqi fi darki asfali minan nar. Dia baca yang itu. Oi. Itu bukan munafik tu. Kau ni dah munafik dah ni kata. Sebab engkau cakap engkau bohong atau engkau diberi amanah engkau pecah amanah. Sesungguhnya orang munafik dia duduk, kalau bahasa Tok Guru dulu, patak. Patak binaka kan. Dia sebut gitu kan. Tapi itu bukan. Itu akidah. Memang duduk bawah sebab nak luar nampak Islam, dalam sebenarnya nak rosakkan Islam. Itu memang. Yang ni tak. Yang ni masuk neraka Jahanam. Neraka Jahanam bukan yang paling bawah, dia paling atas. Neraka Jahanam paling atas, bukan paling bawah. Sebab dia ada ciri aja. Dia cuma ada ciri-ciri. Betul juga. Memang ada salah faham tentang perkara tu. Lelaki hanya lelaki, tak wajib perempuan, dan khunsa pun tak wajib. Khunsa muskil lah. Khunsa muskil pun tak wajib solat Jumaat sebab dia muskil, tak tahu lelaki ke perempuan. Jadi kalau perempuan pergi juga, maka ruang yang sepatutnya dapat dekat orang yang diwajibkan iaitu lelaki tak dapatlah sebab disibukkan, disempitkan oleh orang perempuan, dan boleh juga berlaku mudah untuk berlaku percampuran yang tidak terkawal, kecuali masjid tu besar tak ada masalah. Okey, itu je. Ustaz, saya tanya Ustaz, dalam macam kesajat tu, anda kata satu hari dia taubat. Sajat. Yang Siapa tu? potong. Dia Potong apa? Double line. sekadar bertanya je lah, sekadar bertanya.
Tahu lah, potong double line ke macam mana? Dia potong. Dia line putus-putus boleh potong? Leher dia. Oh, dia potong. Dia Oh, potong sungguh. potong sungguh? Pasti satu batu yakin. Putus. Oh, lepas tu? Jadi andai kata satu hari dia bertaubat, hukum still lelaki kan? Lelaki. Tak, dia tak bertaubat boleh tetap lelaki juga. Jenazah dia pun kalau nak mandikan lelaki. Lelaki. Dan adakah kubur dia akan diasingkan seperti azab, maksudnya perlu ke sembahyang jenazah dia? Dia selagi tak ada bukti dia tu sampai keluar Islam, wajib. Kalau dipotong tu, Potong dosa besar. Potong dosa besar. Dia bukan potong jadi kafir, keluar Islam tidak. Murtad tidak. Potong berdosa besar. Nabi tak ngaku umat dosa besar. kami tengah tu kafir je. Tak. Dia ancaman. Okey, Pak. Ancaman. Nabi tak ngaku umat, tetap umat Nabi juga. Mana boleh tak ngaku? Macam ibu tak ngaku anak. Aku tak kamu bukan anak aku. Tak ngaku aku anak apa benda ni? Kalau aku tahu perangai besar-besar ni kecek-kecek, aku pecek mapu-mapu mu kecek-kecek lagi. Kau bukan anak aku. Kan? Ancaman tu. Tetap anak juga. Kalau mati tu yang cakap kau bukan anak aku tu dapat paraik juga. Nak kandung. Anak kandung mesti dapat paraik. Tapi dia kata kau bukan anak aku, kau bukan. Tapi sebenarnya tu memang anak dia, cuma anak dia jahat. Dia tak mengaku lah kan anak. Tetap juga anak. Kalau kata lepas tu sakit jantung mati. Lepas pada tu lah. Dapat paraik. Bapak raya. Yang anak angkat dia ambil baik. Dia kata nilah anak aku sebenar, nilah anak aku sebenar, nilah. Tetap tak dapat paraik juga. Tak. Tak dapat paraik. Jadi maknanya itu ancaman. Nabi kata nanti kat akhirat nanti aku tak tolong kau. Syafaat tak dapat, tak tolong. Sebab ancaman Nabi. Tapi dia masih lagi, selagi dia tak keluar. Contoh dia keluar kata, boleh apa potong? Tak haram apa? Boleh aja. Kan dia telah mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Maka begitu baru jadi kufur. Barulah murtad. Kalau ada, dia menzahirkan kekufuran tadi tu kan. Kemurtadan tu dia menzahirkan. Maka, dan jelas-jelas. Tak boleh nak tolong lagi. Cuba kita kona kok ni. Tak boleh nak tolong lagi. Maksudnya memang betul-betul dia kata dia mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Maka kufur. Selagi boleh tolong, tolong. Maksud tolong apa? Ihtimal, gantung. Ataupun tanggung. Selagi boleh tanggung. Itu kita. Habis, dia pergi Mekah. Maknanya masih lagi beriman itu. Kau tidak asal pergi Mekah. Kan? Itu antara kita tahulah maknanya kita boleh kata dia masih lagi beriman. Kalau tidak, buat pergi Mekah. Tapi dia masuk kat perempuan ke lelaki? Perempuan. Tapi kerajaan Arab Saudi lepas Dia terlepas kan? Bukan. Tak tahu. Kalau dia masuk toilet, dia masuk lelaki ke perempuan? Perempuan? Perempuan lain tak takut? Ada lelaki tu. Tak. Memang tak ada. Satu batu. Lelaki. Bukan saya tengok tapi ada orang tahu lah. Lain macam. Dia punya yakin tu lain macam. Iyalah. Tapi dia tak duduk Malaysia dah kan? Dia kat Australia. Australia. Negara yang Ada alamat dia? Lain macamnya tahu tu. dia ada setengah satu benda tu macam negara contoh kita buat sekarang Malaysia nak cari dia tapi dia pergi ke Australia dia akan dapat perlindungan. Sebab mereka cukup sukalah benda-benda macam tu, iaitu ada panggil hak asasi luar. Hak asasi sangat tinggi. Jadi kita dianggap tidak hak asasi dia telah Sebab tu kalau dia jejak kaki kat tanah Arab dia akan kena pancung saja. Dan saya pastilah dia takkan bukan jejak lah. sebab dia dah sekali tu dia dah lepas, try sekali lagi Memang anda kata anda kata jejak je kaki tanah Arab kau pancung. Pancung Tak, memang hukuman patut bagi macam tu pun. Patut kat Australia cari pancung tu. Cari tak boleh cari, tak boleh kan. Sebab kerajaan mereka dia melindungi. Dia melindungi. Termasuk yang lain sekali aku cakap atas kuliah tu kan kat sana kan. Yang YMDB semua dekat sana. Semua kat sana. Sebab mereka melindungi. Atas alasan hak asasi manusia. Padahal hak asasi manusia pun ada sempadan. Dia bukan semua hak asasi manusia kan. Nak macam mana? Kalau kat sana gaji mahal tak? Gaji mahal. Sana ada dengan Israel dengan nuklear tu. Ada? Kalau perang dengan mak takkan menang. Kalau perang dengan senjata. Dia Australia out kan? Out. AUD kan? Out. Duit dia ekonomi dia tinggi. Tinggi. Ada kerja kosong tak?
Tak ada. Oh, Australia. New Zealand lah. Mesti banyak lembu. Jom. Okay. Alright. Kita masuk. Yang keenam. Syarat wajib solat Jumaat. Yang keenam. Yang sihat. Maka tiada wajib Jumaat atas orang yang sakit. Dan tiada wajib atas yang ada baginya uzur. Daripada segala uzur yang mengharuskan tinggal berjemaah yang telah lalu sebutnya. Ingat tak? Sebelum ni kan ada kan? Kalau berlaku perkara itu, maka boleh tinggal solat jemaah. Ada. Balik ada. Ada. Aku suruh apa? Ha? Bukan sembahyang Jumaat, sembahyang jemaah, berjemaah. Sebelum ni je kan? Tu semua tadi tu jika ada dekat muka surat apa? Yang hujan, yang hujan. Muka surat apa? Rumi 153. Rumi kalau 20,000 dalam 11 berapa Jawi? Betul? Ni dia. Dan harus tinggalkan sembahyang berjemaah di masjid dengan uzur. Kan? Ada dua uzur, satu uzur am, satu lagi uzur khas kan? Dua. Pertama hujan yang membasahkan, embun, kesukaran lah nak pergi. Seperti keadaannya tiada lebat atau lebat tetapi ada baginya naung pada jalannya, tiada dibilangkan uzur. Maknanya kalau ada naung tak bolehlah, kena pergi juga. Angin yang sangat keras pada malam, tiada pada siang. Maknanya kalau angin siang kuat nak sembahyang Jumaat wajib pergi juga. Tapi kata angin kuat tak boleh. Boleh kalau tak pergi, itu kalau malam saja. Dan lumpur sangat dan lapar. Oh, lapar nanti dulu. Sangat lumpur tu. Sangat lumpur. Banyak sangat lumpur. Boleh tinggal sembahyang Jumaat. Dan sangat panas. Ataupun sangat sejuk. Yang sampai tak boleh pergi sembahyang Jumaat. Sangat lapar. Sangat dahaga. Apa lagi? Sakit. Umpama takut terpelihara kehilangan daripada anggota atau harta. Kalau pergi juga, boleh kaki boleh sakit, kena pergi doktor, kena simen, kena apa-apalah. Menyebabkan lebih mudarat, sakitlah. Dan semualah yang ada tu. Dan ikhtisas ataupun nak jaga harta, boleh tak pergi sembahyang Jumaat? Walaupun harta tu tak lembu sekalipun. Takut kena rompak kalau banyak sangat jahat. Dan takut juga dia berhutang orang, takut kena tangkap. Tu umpama takut orang yang berhutang, yang papa, dia berhutang. Tapi dia papa, tak ada duit nak bayar. Akan ditangkap atau dipenjara oleh orang yang menghutangi. Kalau dapat tangkap, masuk penjara. Jadi dia boleh tak nak sembahyang Jumaat? Sebab dia tahu orang tu sembahyang kat situ juga. Macam tu lah. Bukan solat Jumaat, berjemaah pun tak apa, tak solat jemaah pun tak apa, Jumaat pun tak apa. Ni dah bahas lepas dah ni, panjang lebar dah. Umpama takut tertinggal daripada taulannya kalau dia pergi konvoi. Kalau sembahyang Jumaat, menyebabkan kena tinggal daripada konvoi dia. Tak apalah, maksudnya boleh tinggal lah. Ketiadaan pakaian yang layak. Kan dia cerita kan? Tak ada pakaian yang layak. Baik kat rumah dia, semua kena curi baju, jubah, semua tinggal baju kelawar bini dia. Boleh pakai sebab syarat dia tu. Memang. Tapi adakah kalau dia tak nak solat Jumaat, boleh? Boleh. Boleh. Kenapa dia tak nak solat Jumaat boleh? Tak layak. Tak layak. Ada Tok Imam, khatib. Samalah juga, baju habis terbakar. Yang ada baju anak dia. Seluar jin, ketat. Lepas tu baju tengkorak sini. Baju t-shirt. Lepas tu kepiah tak ada, topi sudu. Ke belakang pula. Ittaqullah. Boleh ke? Boleh. Janji tu tak aurat. Tapi boleh tak dia tak nak sembahyang Jumaat? Boleh. Macam tu lah. Umpama bau mulut. Bau bangkai. Bau mulut. Bau yang keji sebab makan bawang mentah atau makan apa-apa. Maka tak nak sembahyang Jumaat sebab apa? Mulut dia bau ataupun sebab dia makan makanan. Maka tak payah sembahyang Jumaat. Boleh. Apa lagi? Tunggu orang sakit yang hampir mati. Kita ziarah orang nak mati. Bukan sakit, nazak.
kita jaga dia. Jadi kita jaga dia, tak ada orang nak jaga, kita jaga dia. Itu wajib lah kita jaga dia. Tak wajib. Tak, kalau itu ahli keluarga wajib lah. Kalau orang lain kawan-kawan tak wajib. Cuma tak ada orang nak jaga, kita jaga. Tak apa tak sembahyang Jumaat. Ataupun kita baru nak gerak dia pegang. Tak apa tak sembahyang. Tak apa tak sembahyang Jumaat. Tunggulah, mu ada sini aku rasa segar sikit. Kalau tidak duduk seorang, dia ada kawan lama ni, rasa segar sikit. Tak boleh sembahyang Jumaat dah ni. Tak apalah, tak payah sembahyang Jumaat. Contohlah. Dan mencari benda yang hilang. Cari banyak benda hilang, tak jumpa-jumpa. Jatuh. Dia pergi kat Padang, jatuh iPhone 16. Baru beli. Pro Max. Pro Max 16. Lepas tu 1 gig. 1 gig. 1 tera sekarang. Oh, 1 gig silap, 1 tera. 1 tera. Oh, berapa puluh gig? 10,000 apa? Haji orang boleh ha. Boleh tukar dah tu. Okey. Lepas tu, cari nak sembahyang Jumaat ni. Benda tu mahal, boleh tinggal. Okey? Mana lagi? Gemuk sangat sampai tak larat nak pergi. Ataupun simpan orang mati atau nak menguruskan orang yang mati kan, nak mandi apa semua. Okey. Dan banyak lagi yang disebut dalam kitab-kitab yang panjang. Itulah semua tu. Undur balik. Pergi balik. Bukan undur. Ke depan balik. Mana hilang dah. Yang wajib Jumaat atau orang yang sangat tua. Sekejap. Enam yang sihat tu. Dia sambung balik. Okey, sambung balik. Allah. Mana? Okey. Yang keenam yang sihat, maka tiada wajib Jumaat. Tiada wajib Jumaat, yang sakit dan tiada wajib atas bagi yang uzur daripada segala uzur yang mengharuskan tinggal berjemaah yang telah lalu, dah sebut tadi panjang lebar dah. Dan wajib Jumaat atas orang yang sangat tua. Tua pun wajib Jumaat. Dan yang lumpuh pun wajib Jumaat. Tapi syarat, jika ada ia beroleh kenderaan. Ada orang angkat, ada orang usung, ada kenderaan. Dan tidak menyusahkan. Maka, bawa. Dan tempat dekat masjid nanti ada tempat khusus kan. Contohnya kan. Maka, wajib. Walaupun sangat tua. Okey? Lagi tiada masyaqqah. Itu syarat seterusnya. Tak ada masyaqqah, tak ada kepayahan atasnya. Kalau susah jalan terketar-ketar, ramai orang. Jadi maka tak apalah. Yang ni tiada masyaqqah, tiada kepayahan atasnya. Rukhsah. Ya, rukhsah maksudnya tak payah. Macam saya dulu lah. Saya Lama. lama kat Rukhsah. Dapat terima rukhsah. Berapa tahun? Saya sembahyang atas kursi 788 hari. Saya kira setiap hari sebab saya hilang 5 sujud kan. Saya kira setiap hari sampai dapat. Saya mimpi tu saya sujud. Saya kejut bini saya dapat sujud. Itu lah cerita. Tapi kiraannya 788 hari. Itu 2 tahun 2 tahun lebih. Jadi sebelum Sembahyang atas kursi tu maknanya memang tak boleh sujud lah. tapi saya Tak dapat nak. tak sujud tak dapat. Tak dapat. Sehinggalah 789 hari ke 789 pukul 3 pagi. 2.57 pagi. buat apa? Pagi-pagi. Tidur dan tidur saya Oh, mimpi. mimpi dan mimpi tu saya sujud. Saya kejut bini saya. Subuh tu dapat sujud. Nangis tu aku. Oh. Tu lah. Memang Hilang 5 sujud hilang lah. Sebab yang tak nak sujud ni satu je. Kan? Yang tak nak sujud satu je. Bila disuruh sujud pun tak nak sujud. Lepas tu kita kalau boleh sujudlah sedaya upaya. Sehinggalah tak boleh buat apa, barulah kita tahu nikmat sujud tu macam mana. Lain macam nikmat. Itu tak kira dari sudut kesihatan lagi. Sudut kesihatan sujud ni, ada satu bahagian otak yang darah tak masuk kalau tak sujud. Sebab pump tu tak cukup. Bila sujud, pressure darah tadi baru masuk ke celah-celah, ada tempat-tempat halus-halus dekat otak. Maka ada dapat satu lagi nikmat sujud. Tak sama orang yang sujud dengan orang tak sujud. Tak cuba tengok. Cari orang kafir yang tak sujud dengan orang yang sujud. Cuba tengok muka, tak sama. Memanglah muka tak sama. Tapi nanti kata memanglah muka tak sama, bukan adik-beradik. Tak, maksudnya memanglah tu, tapi dia lain dia punya tu. Dia punya ni Seri, cahaya, nur. Okey. Okey. Allah, berapa dah? Patut dia berhenti dah. Jumaat atau orang yang
Dan tiada wajib diterimakan pemberian kenderaan kerana besar bangkitannya. Apa? Ngungkit. Jadi kalau katalah, dia tua, dia memang sakit dan tak ada kenderaan, maka tak perlu tak pergi sembahyang Jumaat, boleh tinggal sembahyang Jumaat. Kalau ada kenderaan, barulah, dan tidak masyaqqah, tidak susah, barulah pergi. Tiba-tiba ada orang nak bagi. Jiran. Jomlah, saya bawa. Jom, ataupun ambillah kenderaan ni, bawa sendiri. Ataupun suruh siapa-siapa bawa. Ataupun, jom saya bawa. Okey. Adakah wajib? Soalannya, adakah wajib? Tak. Itu jawapan dia. Dan tiada wajib. Sebab besar bangkitannya. Dia boleh ngungkit nanti. Nanti, bila dah sihat, mu ingatlah dulu. Dengar cakap aku. Dulu masa kau sakit, siapa yang bawa kau? Contoh kan. Dia boleh dibangkit. Kalau bukan nak tuduh dia bangkit, boleh dia. Sekiranya menimbulkan ancaman macam tu, boleh dia tak pergi Boleh tak pergi sembahyang Jumaat. Malah kalau bukan ancaman, menimbulkan tadilah bangkitan tu lah, mengungkit. Dia bukan masalah tu. Masalah sembahyang telanjang pun sama. sembahyang telanjang. Okey, tak ada baju apa-apa. Kain tak ada. Dalam ramai-ramai satu bas, lepas tu perompak tahan dekat area kat highway, lepas area tengah-tengah gelap-gelap tu. Lepas tu semua tengok duit tak ada, bengar perompak ni, aku nak baju dengan seluar apa, jadilah aku jual kat bandel. Gitu. Habis pakai telanjang, semua pakai underwear. Satu bah. Okey. Tiba-tiba jalan kaki lah, bah pun dia ambil. Jalan kaki. Jalan lama lah, kalau jalan highway mungkin ada kan. Kita buat masalah. Buat situasi, jalan. Lepas tu tengok-tengok yang ada jam, masuk waktu subuh. Tiba-tiba nak sembahyang sunat jemaah. Tapi sembahyang mesti wajib. Tapi soalannya buat jemaah. Imam duduk depan ke duduk belakang? Kalau imam duduk depan agak-agak makmum mutahijab. Disunatkan jemaah mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi tak sunat jemaah. Mazhab Syafi'i sunat jemaah juga. Tapi imam dengan makmum kena sama. Sama. Baringnya. Mazhab lain, dia semayang duduk, kepit yang balik kepit. Lagi kepit, tutup aurat kepit. Mazhab Syafi'i tidak, semayang macam biasa. Okey. Naknya. Tapi waktu tu semayang, kalau tertengok aurat orang, wajib tutup mata. Wajib tutup mata. Kalau mata tu liar. Tapi kalau mata tak liar, tak apalah. Kalau mata liar, mesti liar, wajib tutup mata. Okey, tiba-tiba ada seorang ni kata, aku sebenarnya kena rompak tadi, tapi aku ada satu kain. Aku ada satu kain. Nak cerita apa? Kita boleh pakai. Kau nak pinjam tak? Soalannya. Boleh tak dia semayang telanjang juga, tak nak pinjam? Itu sama je. Boleh. Maka sembahyangnya sah dan tak perlu qada. Walaupun telanjang boleh. Hanya bab aurat saja. Bab lain tak boleh kan? Hanya bab aurat je special. Bab tak ada wuduk, bab tak mandi wajib, itu semayang tapi nanti kena qada. Bab kiblat salah. Bab apa lagi? Bab ada najis. Bab lain-lain, syarat sah semayang lain, semua semayang je dulu, semayang hormat waktu, nanti kena qada. Kecuali bab aurat. Aurat je tidak. Tak kena qada. Special. Jadi tiba-tiba dia nak bagi. Kita kata tak nak ambil lah. Tak boleh, mu kena ambil sebab dah ada dah pakaian. Tak. Tidak. Tak wajib ambil. Sebab apa? Atas alasan yang sama, iaitu besar bangkitannya. Besar bangkitannya. Dan wajib atas orang buta. Dan wajib atas orang buta jika ada memimpin akan dia dan jika dengan pengupahan sekalipun. Kalau orang buta, wajib pergi solat Jumaat jika ada orang pimpin. Siapa-siapa je. Kalau tak ada orang pimpin, tak wajib lah. Nak pergi macam mana? Janji ada. Bukan orang lah. Maksud ada yang memimpin. Yelah. Maksud orang tu secara umum je. Sebenarnya bukan orang. Jika ada memimpin. Sama ada binatang ataupun jalan sekalipun. Pegang. Wajib pergi. Kalau ada benda tu kan. Memang dikhaskan untuk orang buta ke macam ni. Memang keluar rumah dia ada pegang je. Maka ada orang pimpin lah istilahnya tu. Walaupun tu bukan orang. Tu besi. Maksud orang tu lah. Gambarannya begitulah. Okey. Sesuatu yang membantu. Tanpa orang pimpin,
tanpa ada orang pun dia boleh pergi, maka wajib pergi. Ataupun memang ada orang bawa, lagilah wajib pergi sembahyang Jumaat. Walaupun dia orang kaya, kena upah baru bawa. Dua kali dia buta, dia upah orang. Dia upah orang. Walaupun begitu, tetap dia wajib juga upah. Dan orang tu wajib Islam lah. Islam. Maka dia pun upah RM10. RM10 setiap kali. Selagi dia mampu, selagi tu dia wajib. Walaupun upah. Malah kalau kita tebal lagi, dia ada bincang tentang upah pula. Upah yang kalau terlalu mahal, tak jadi tak wajib balik. Upah berapa? Sekali pergi, jauhnya berapa? 3 km. Berapa upahnya? RM150. Tak wajib pergi lah, Jumaat. Walaupun dia ada 1 bilion. Sebab apa? Sebab upah tu tak logik. Dia kena upah yang logik lah. Berapa agak-agak? 3 km. RM10. Grab apa Grab? Yang berpatutan. Walaupun dia ada duit banyak sekalipun, kalau pergi 3 km RM150 sekarangnya, maka tak wajib sembahyang Jumaat. Dia bincang lagi tahap upah tu upah berapa. Dan barang siapa sah ia sembahyang Zuhur daripada mereka yang tiada wajib Jumaat atasnya, sah ia sembahyang Jumaat dan memadai daripada Zuhurnya. Ni yang tadilah. Siapa yang dia sembahyang Zuhur pun sah. Sebab apa? Sebab dia tak wajib Jumaat. Maka dia sembahyang Zuhur sah je. Tiba-tiba sembahyang Jumaat. Kalau dia sembahyang Zuhur, mana perempuan lah. Kalau dia sembahyang Zuhur sah. Okey, sebab apa sah? Sebab dia tak wajib Jumaat. Okey? Tapi dia sembahyang Jumaat. Maka sah Jumaat dia, Zuhur tak payah. Itu je lah. Buat dua-dua, tak boleh. Haram. Ada keadaan je yang disunatkan buat dua-dua. Sebab lepas sembahyang Jumaat, sembahyang Zuhur. Ada beberapa keadaan nanti kita bincang. Tapi secara umumnya tak boleh. Haram. Tak boleh. Haram. Tak boleh. Mana boleh sembahyang 5 waktu tu suka-suka kita. Nak sembahyang 2-3 kali. Dia ada syarat sangat ketat. Untuk sembahyang 2 kali. Subuh 2 kali. Contoh nak sembahyang 2 kali. Syarat yang sangat ketat. Subuh 3 kali. Memang tak boleh. 2 kali boleh. Tapi dengan syarat yang sangat ketat. Adalah panjang cerita dia. Dia panggil solat mu'adah. Mu'adah. Solat ulangan. Mu'adah. Ulang. Syarat dia sangat ketat. Jadi kalau nak banyak, solat sunat. Banyak mana pun. Solat fardu tak boleh suka-suka. Kalau dah sembahyang Jumaat, nak sembahyang Zuhur, tak boleh. Kecuali ada beberapa keadaan. Ada, memang ada. Bagilah satu contoh. Ada dalam satu qaryah ada 2 masjid, 2 buat solat Jumaat. Dalam satu qaryah. Bukan, dua tempat solat Jumaat. Satu qaryah, sini satu solat Jumaat, sana satu. Sebab mungkin ramai sangat ke apa, ada 2. Okey. Maka siapa yang takbir dulu sembahyang Jumaat? Yang takbir masjid A. Yang masjid B lepas 30 saat seminit, yang A ni takbir imam takbir ihram baru dia takbir. Yang B ni. Lepas yang B ni, masjid B ni, lepas sembahyang Jumaat, sunat sembahyang Zuhur. Sebab dia yang kedua. Sebab dia yang kedua. Kerana ada mazhab yang mengatakan, pendapat mengatakan tak sah sembahyang dia. Yang pertama, yang mana takbir dulu. So, dia kena solat Zuhur. Bukan kena, sunat solat Zuhur. Sebab pendapat mutamat sah juga. Sah je. Jadi dia berebut atau imam siapa? Sepatutnya kena berebut lah. Tapi orang tak tahu, dia tak berebut. Patutnya cepat-cepat. Kita takbir dulu. Kau dah rumah juga. Cepat-cepat kan baca khutbah. Takbir dulu supaya tak sunat untuk solat Zuhur. Diorang sunat lah jadi. Sebab ada pendapat mengatakan yang takbir yang kedua tu tak sah. Sebab dalam satu qaryah. Lainlah qaryah besar kan. Lainlah qaryah yang berbeza. Itu pun nanti kita bincang detailnya. Banyak nampak je solat Jumaat ni. Banyak benda ni. Ini saya rasa tahun depan baru habis solat Jumaat ni. Nampak je kecil. Tapi kita tengok sembahyang Jumaat, sembahyang je. Buat solat Jumaat. Pernah buat pancian kat sini? Mustautin. Syarat dia mustautin tau. Tu, syarat yang ke-7. Tapi tak baca hari ni. Baca bulan depan. Dan barang siapa wajib atas Jumaat, tiada sah zuhurnya sebelum lagi salam imam Jumaat. Ni last, yang terakhir. Siapa yang wajib Jumaat, dia pun sembahyang zuhur. Tak sah. Siapa yang wajib Jumaat? Dia wajib Jumaat, tapi tak nak sembahyang Jumaat. Dia nak sembahyang zuhur. Dia pun sembahyang zuhur. Bila dia takbir tadi sembahyang zuhur, masa tu imam belum lagi salam. Imam belum salam lagi ketika sembahyang Jumaat di qaryah dia. Maka sembahyang dia tak sah. Dia hendaklah selepas imam salam baru dia takbir zuhur. Baru sah. Walaupun sah, berdosa. Berdosa lah sebab dia tak sembahyang Jumaat. Janganlah cerita uzur lain. Kadang-kadang waktu saya dulu macam mana? Kadang saya dulu, Wajib tak sembahyang Jumaat? Tentukan dulu wajib atau tidak. saya tanya 2 orang ustaz, dia kata tak wajib.
Sampai kita tak tahu keadaan dia macam mana. Kalau katalah tak wajib, maka bila tak wajib Jumaat, bermakna tak adalah peraturan ni. Iaitu peraturan tunggu imam salam baru takbir. Peraturan ni adalah orang yang wajib Jumaat tapi tak sembahyang Jumaat. Peraturan dia adalah tunggu imam salam dulu baru takbir. Sekarang wajib tak? Tak wajib kan? Okey, tak wajib, tak perlu tunggulah. Jadi, faham? Ada orang dulu salah faham, ingat tak? Orang dulu salah faham kan? Ada jiran-jiran saya dulu, mak-mak tu lah, makcik-makcik lah, makcik-makcik. Kata, pergi tengok tu, dekat tengah jalan tu. Ada tak orang pakai kepiah ke, pakai serban ke, naik motor balik masjid? Oh, nampak nak sembahyang. Sebab dia nak sembahyang. Kita pun tengok. Ada. Dah ada. Baru dia takbir sembahyang Zuhur. Soalannya, dia wajib ke sembahyang Jumaat? Tak wajib. Tak wajib. Apa saya tunggu? Silap faham. Sepatutnya tak payah tunggu. Masuk Zuhur tu, sembahyang je lah sebab dia tak wajib. Yang wajib tunggu imam salam adalah yang wajib sembahyang Jumaat tapi tak sembahyang. Lelaki lah. Perempuan memang tak wajib. Lepas imam salam, dia pun takbir untuk sembahyang Zuhur. Sembahyang dia Zuhur sah lah. Dan dia berdosa kerana tak sembahyang Jumaat. Tapi kalau dia takbir sebelum imam salam, maka tak sah sembahyang Zuhur. Sebab apa? Sebab dia wajib Jumaat. Pergilah sembahyang Jumaat. Tapi iman dah nak salam, belum salam lagi. Pergilah sembahyang Jumaat. Dan itu juga hujahnya ketika dapat tayak akhir, iman tayak akhir sembahyang Jumaat, tetap kena niat Jumaat juga. Tak boleh niat Zuhur kan. Walaupun lepas tu dah tahu nak tambah 4. Dah tahu dah 4 tapi tetap kena niat Jumaat. Sebab kalau niat Zuhur, tak salam lagi mana boleh. Jadi kita akan bahas panjang lebar lagi akan datang lah. Bulan hadapan. Bulan depan kan? Macam ni. Depan ni akhir tahun haji ni. Kan? Tak tahulah, tengoklah nanti bila jadualnya. Yang ketujuh, mastautin. Ini yang kata tadi. Setiap masjid perlu buat bancian mastautin di tempatnya supaya cukup 40 orang. Jika tak cukup, tak sah sembahyang Jumaat kat situ. Akhir sekali pakai mazhab lain. Tu je lah. Dah jadi macam mana? Sibuk cari mazhab lain. Padahal boleh je awal-awal buat banci. Bukannya susah pun nak buat bancian. Bukan WhatsApp, bukan apa? Google Form. Wajib isi. Macam tu lah patutnya. Mana berhenti tadi? Dan barang siapa wajib. Syarat yang ketujuh. Tangguh dulu tasbih kafarah. Dan suratul subhanakallahumma wa bihamdika. Ila alladhina amanu wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.